Soalan nombor 22. Okey. Hari tu ada kawan kamu dia tanya saya soalan nombor 24. Alright. Saya dah kongsikan kat dia. Okey, soalan nombor 22. 23, sorry. Okey. Right, soalan nombor 23. Okey, okey, ini dia bagi dia punya dia punya ni lah equation dia. Find the value of x in the form of ni lah set A over B. Right, so kita kena ni lah. Alright, kita kena carilah. Alright, okay, so hari ni punya nota saya copy dulu benda ni. Okay, nombor 23. Keluar pula. Okay, so kita tengok macam mana kita nak selesaikan dia. Soalan ni 5x. So, mana yang ada x tu kita bawa ke kiri. Kita kumpulkan satu tempat. Sama ada belah kiri atau belah kanan. And normally kalau ada unknown ni, kita akan keluarkan dia sebelah kiri lah. Okay, dia jadi set 5x. Set 5x ni adalah satu nilai Okay, ianya adalah satu nilai. Okay, tapi diringkaskan menjadi set 5. Okay, supaya dia nampak cantik lah dia punya bentuk dia tu. Kalau tidak, set 5, okay, nilai dia kalau kita tengok set 5, okay, sama dengan set 5 sama dengan 2.236. Okey, ini sama dengan 2.236. Takkan nak tulis macam tu kan? Lepas tu ada x kat situ. Okey, sama dengan x tambah set 8. Set 8, okey, 2.828. Okey, ini gambaran sebenar kalau kita masukkan nilai dia. Right? Kalau kamu nak nampak lah kat sini kan. Ini gambaran sebenar dia. 2.236x sama dengan x tambah 2.828. Alright? Sebenarnya, bila kamu bawa x, ini tolak x sama dengan set 8. Okay? So, kamu akan dapat, kalau ikutkan nombor perpuluhan tu, ini tolak x kan? Okay, so ini 2.2 ni tolak x, tolak 1x, kamu akan dapat 1.236x sama dengan 2.828, x sama dengan 2.828 bahagi 1. Okey, saya tulislah. Okey, kalau secara perpuluhannya, okey, nilainya 2.236x. Okey, tolak x sama dengan 2.828. Okey. Lepas tu ini tolak x kita akan dapat 1.236x sama dengan 2.828. Tahu kan? Kenapa macam mana saya dapat 1? Sebab ini 2 tolak 1x dapatlah 1.238. Lepas tu x sama dengan 2.828 bahagi 1.236. Dapatlah nilai x tu. Okey. Ini sekiranya okey, kita pengiraan kasar okey, normal calculation lah. Normal calculation. Tapi adakah ini mengikut kehendak soalan? Ya atau tidak? Tak. Of course lah tak, sebab dia cakap in the form of ni. Kalau dia tak cakap apa-apa, find the value of x sahaja. Find the value of x, titik. Boleh tak kita bagi jawapan macam ni? Boleh. Boleh. Kamu akan dapat markah penuh lah ni. Dah betul lah. Faham tak? Tak, apa yang saya cuba sampaikan dekat sini sebenarnya, alright, okay, bila dia letak set macam ni, set 5x, set 8, nak nampak stylo je, okay. Sebab tu kita, lagi satu, sebab tu kita belajar set ni, supaya daripada bentuk
complicated ni, nombor perpuluhan ni semua ni, apa semua kan. Right? Ni nak nampak cantik aja. Itu secara ni lah. Tapi bukan maksud nampak cantik, ada tujuan dia kenapa. Okey, dia tak nak nampak serabut ni. Berapa? 3 titik perpuluhan, 4 titik perpuluhan. Tak nak. Okey. Sebab apa? Nilai-nilai sebenarnya 2.8 ni ada lagi nilai-nilai dia tau. Okey, ada nilai-nilai dia. Bila kamu masuk pasaran kerja, nilai-nilai perpuluhan ni kalau setakat 3 tempat perpuluhan ni, okey, dia tidak mempengaruhi apa-apa. Dia akan boleh menyebabkan macam-macam berlaku lah. So nombor perpuluhan yang panjang-panjang ni and so on ni sampai habis ni kan, yang tak habis tu, okey, kita ringkaskan dengan set 5 ataupun set 8. Tak payah nak tulis nombor perpuluhan yang panjang-panjang. Sekarang ni faham tak? Kenapa kita perlu belajar set? Faham. Okey. Faham. Alright. Okay, so dekat sini kita pun factorize lah. Okay, because of X ni dah sama. Antara dua terms ni, ini terms yang pertama, term 1 dan term 2 ni ada X yang sama. Apa perlu kita buat? Apa boleh kita buat guys? Wafi cakap? Kita factorize ataupun faktorkan Okay, so faktorkan X. So kita dapat set 5 tolak 1 sama dengan set 8. Macam tu. Okay. So lepas tu ini kita pindah lah. Okay. Pindah sini ke sini jadi apa? Jadi darab ke dekat atas ke atau jadi dekat bawah? So mana satu? Mana satu? Kat bawah. Dia turun bawah ke jadi bahagi ke jadi darab? Bahagi. Okey, dia jadi bahagi macam ni. Alright, dia turun bawah. So dia jadi bahagi macam ni. Faham? Right? Okey. Okey, so kita pun tulislah. So X sama dengan set 8 bahagi set 5 tolak 1. Okey, adakah ini menepati soalan dia? Adakah ia menepati soalan? Tak. Kenapa tak pula? Dah ada dah ni. Ini dah ada set 5, set 8, set 5. Oh, kau dah 5 kita satu. Ya atau tidak? Guys? Ya atau tidak? Okey, siapa cakap tidak? Raise your hand. Tidak, cakap tidak. Raise your hand. Okey, ramai yang raise your hand Okey, tak. Sebab dia nak bawah ni mesti integer. Okey, thank you. Right, very good. Okey, lepas ni saya kena respon lah kat tangan, turun tangan aje lah. Kalau macam tu nak cakap tu susah kan. Okey, siapa ada idea? And then kalau kita nak jadikan bawah ni integer, apa boleh kita buat? Conjugate kan? Yes, darab conjugate. So kalau sini tambah, sini tolak, sini jadi tambahlah set 5 tambah 1 atas dan bawah. Betul lah. Okey. Lepas tu bila kita darab conjugate, dengan darab conjugate sahaja, okey, denominator tu boleh dapat integer. Yang atas tu tak payah fikir Maksudnya tak payah fikir tu darab je lah Okey, so dapatlah jawapan dia seperti ini. Okey. So kamu try lah buat. Okey, try darab. Dapat tak jawapan seperti yang diberikan tu? Okey, per 2. Right? Tolak 1, 5 darab 1, set 5. 1 darab 1, 5. So 5 tolak 1, 2. Okey, kamu nak buat ke? Ya, Aiman Amsyah. Dah kenapa? Kat tangan. Ikhwan Azim. Baru masuk. Astaghfirullahalazim. Lupa turun. Okey. Okey, so darab lah. Okey, darab 8
darab 5 set 5. Kemudian tambah set 1 darab set 8. Kemudian itu je lah kan. Okey. Bahagikan dengan set 5 darab set 5. Okey. Lepas tu tambah set 5 tolak set 5 tolak 1. Dapat macam tu Okay, and then the rest kamu sambung lah. So 8 darab 5 dapat 8 darab 5 40. Oh yo, susah juga ni kan. 8 darab 5 40. Okay. So 5 tolak, ini cancel Okay, ini set 5 dengan tolak set 5 dapat kosong. So 5 tolak 1 dapat 4. Okay, atas set 40 tambah set 8. Bahagikan dengan 4. Macam tu. Okay. Alright. Macam mana boleh dapat set 10 tambah set 2 bahagikan dengan 2? Alright, kamu settlekan. Macam mana boleh dapat? Okay? Boleh ke? Boleh. Okay, Syafiqah, kamu cakap boleh kan? Apa jawapan dia, sir? Jawapan dia bukan dah ada ke? Tu, set 10 tambah set 2 bahagi 2. Right? So, antara 40 dengan 8 ni, okay, kita kena pecahkan dia jadi Astaghfirullahalazim. Anak saya ni ada yang makan tangan dengan saya ni kan. Okay, so antara 40 dengan 8 ni, okay, 40 berapa darab berapa? Okay, kita boleh dapat. Okay, so set 4 darab 10 tambah, okay, berapa? 4 darab berapa dapat 8? 4 darab 2 bahagi 4. So kita akan dapat 2 set 10 tambah 2 set 2 bahagi 4. Okay, jangan pula kamu gatal-gatal buat macam ni. Jangan gatal pula buat macam ni. 2. Salah salah ni. Dari segi penandaan ni, kalau kamu pemeriksa dapat macam ni, kan, kamu buat macam ni kan, salah ni. Right? Apa yang betul? Kaedah yang betul. Jangan kerja yang betul. Apa yang betul? Guys? Apa boleh kita buat ni? Set 10 tu boleh kecilkan Potong. lagi kan? Potong 2, potong 2. Ni kan ada 2 yang sama ni. So kita boleh factorize. Set 10 tambah set 2 bahagi 4. And then barulah boleh di cancel. So inilah jawapan dia. Tulislah sendiri. Okay? Macam tu. Ini kaedah yang betul. Kita factorize dulu 2. Okay, and then kita ni lah. Right? Okay, ada soalan? Sir. Kalau yang set 40 tambah set 8 tu dengan bagi 4 tu kita potong-potong tak boleh Mana boleh? Oh. Tak boleh. Okay, kamu kena factorize dulu. Kan macam saya cakap tadi, kalau kamu buat macam ni, katakan kamu buat macam ni kan, potong macam ni kan, ini satu-satu terus dapat macam ni per 2, salah tu kaedah tu. Okay, sebab atas operasi dia tambah. Tapi dekat bawah ni, tengok operasi antara 2 terms ni, 2 darab, barulah boleh di cancel. Ini dapat 1, ini 2. And then tulislah jawapan dia berapa. Boleh Azwan? Boleh. Faham ingat tu, ini kebanyakan saya percayalah bila dapat je macam ni, ramai pelajar buat macam ni. Betul ke tidak? So salah tu kaedah yang salah. Sebab sekarang ni KSSM, jalan kerja kena betul. Alright?
itu menunjukkan kamu buat jalan kerja yang salah. Kalau kerja yang salah maksudnya nanti habis lah. Okey. Ini. Okey, lagi soalan nombor 25. Okey, soalan nombor 25. Macam mana kita nak buat ni? 25. Okey, 25. Right. So 25 kita tengok macam mana satu soalan ni, soalan fokus kan. Lepas tu kita mula dengan soalan linear law. Boleh ke? Boleh sebab soalan exam kan. Adalah matlamat sikit kelas kita ni. Tidak semua lemau saya tanya semua lemau kan. Okey, seterusnya kita tengok kat sini. Okey, so kalau kat sini saya lebih suka kalau 2x tu ni tambah. Okey, so pindahkan 2x tu. So kita akan dapat set 2 tolak 7x sama dengan negatif 2x. And then, apa boleh kita buat? Guys, apa boleh kita buat ni? Anyone, any idea? I need your idea. I don't want you to be silent. Please respond during my class. Hapuskan set. Oh, tak boleh. Irfan Hakim cakap pindahkan square root tu ke kanan. Dia ada dua kaedah. Kaedah pertama, kita pindahkan square root tu macam ini cakap kan, jadi square. Cara yang kedua, kita squarekan both side. Tapi konsep dia samalah. Okay? Dua-dua tu betul. Right? Sebabkan cadangan daripada kawan kamu tu, kita pindahkan square root ni. Ini ni kita pindahkan ke sebelah. So, kita akan dapat 2 tolak 7x sama dengan negatif 2x squared. Macam tu je. Okay. Lepas tu ini kita dapat 4x squared. Okay, 2 tolak 7x. So, semua ni pindah lah. Semua pindah ke kanan. Sebab apa? Saya pindah ke kanan instead of 4x kuasa 2 ni pindah ke kiri. Anyone? Kenapa saya nak pindahkan 7x ni ke kanan, 2 ni ke kanan? Instead of saya pindahkan ini, 4x kuasa 2 ni ke kiri. Quadratic equation. Memanglah kuadratik. Sebab nak mudah. Sebab Dia cakap sebab tak nak depan tu negatif. Yang x square tu tak nak, tak boleh Bukan dia tak boleh. Boleh dia negatif. Okay, kita nak memendekkan jalan kerja je sebenarnya. Alright, kat sini kamu harus bijak lah. Right, tapi walaupun kamu pindahkan 2 dengan negatif 7x tu ke kanan. Okay, saya fikir dah faham Yang lain tolong respon Alright. Walaupun tapi kita masih boleh tulis sebagai macam ni lah. 4x squared 7 negatif 7x pindah ke kanan jadi tambah 7x. And then 2 bawa ke kanan jadi tolak 2 sama dengan kosong. Ataupun kalau kamu tak faham tak apa. So kita jadilah macam ni. Kosong sama dengan 4x squared tambah 7x tolak 2. Okay. Pun boleh juga. Kalau kita pindahkan ikut yang garisan oranye ni So dia jadi macam ni. End up kena buat macam ni juga. Sebab kamu biasa dia punya equation sebelah kiri. Boleh ke setakat ni? boleh. I go slow Boleh. Now Okay. Alright, and then macam biasa, bila dapat macam ni, apa boleh kita ambil? Apa boleh kita buat? Equation. Buat equation. Selain daripada buat equation, buat apa?
Tekan kalkulator. Okey, kita tekan, kita guna kalkulator kita untuk semak. Okey, nilai-nilai X yang kita akan dapat tu. Boleh tak? Boleh. X ada 2 jawapan kat sini kawan kamu bagi. Okey. Yang pertama, Wafi bagi X 1/4 dan -2. Syazrin cakap 0.25 dengan -2. Okey, so mana yang kita nak ambil? 1/4. Syazrin punya Negatif. ke Wafi punya? Wafi. Cahaya. Wafi. Okey, sebab apa kita ambil Wafi punya? Sebab dia pecahan. Sebab dia pecahan. Okey, kalau kita ambil 0.25, okey 0.25, nanti ini jadi X tolak 0.25. So salah ni macam ni. So kita ambil yang pecahan. Okey. So X 4X tolak 1 dan X tambah 2. So ini jawapan dia Tengok saya main Gohek Gustan untuk factorization. Okey, ada apa ada soalan? Ada soalan tak? Macam mana nak tekan kalkulator? Ambil kalkulator, tekan. Okey, kamu pakai kalkulator apa Azhar? Kamu pakai kalkulator macam saya yang putih ni ke ataupun yang lama yang hitam? Warna hitam. Okey, kalau yang hitam tu kena tekan menu mode bukan menu mode. Mode 4 kali. Okey, lepas tu Alia, kau dah buat video hari tu kan? Ada bukan mood 3 kali je ke? Kenapa sampai 4? Mana saya? Manalah nak ingat. Kamu tak nampak kalkulator? Cuba tengok dekat video tu, dekat kamera tu kan. Video saya punya kalkulator ni yang warna putih sekarang. Saya warna putih saya. Oh ya ke? Yang lain-lain tu saya tak tahu 3 kali ke 4 kali ke. Saya pun lupa. Alright, Alia ada kongsi video hari tu. Alright. Tekan mode 3 kali. Lepas tu apa? Lepas tu tekan EQN. Tekan Nombor 1. tu nombor berapa EQN tu? Nombor 1. Tekan nombor 1. Lepas tu? Lepas tu tekan unknown dia 2. Tekan unknown, tekan 2. Lepas tu Bukan- isi je. Bukan tekan ke kanan dulu ke? Ke kanan. Tekan kanan degree. Lepas tu tekan 2. Oh, Cursor tu Saya tahu saya. Saya pakai kalkulator putih saya. Okey. Yang lain tu lah bagi respon. Tekan kanan tu nanti sampai ada perkataan degree, tekan 2. Degree tu maksudnya kuasa 2 lah. Degree tu maksudnya kuasa 2 kan. Lepas tu masukkan nilai A apa, B apa, C apa. A dekat sini adalah nilai A dia 4, B dia 7 dan C dia -2. Masukkan dalam nilai A, B, C dan kalkulator tu. Alright? Azhar dapat tak? Azhar? Dapat saya. Dapat lah? Right, ini sepatutnya form 3 lagi kamu dah belajar benda ni Sepatutnya lah, tapi tak apalah. Ni umpama macam ulang kaji lah. Tak salah. Kamu bertanya Faham Right, tak salah. Okay. So kalau yang bentuk macam ni macam mana? Nombor 27. Right, nombor 27 ni saya tak nak bincang, saya just bagi clue sahaja. Right, saya bagi clue sahaja. Paste image. Sebab biasanya saya akan kongsi kan note ni kan. Okay. So kalau macam ni, alright, kalau macam ni, saya prefer kalau kita macam ni saya nak buat kalau macam ni kita tak boleh nak kuasa 2 kan kedua-duanya. Berbahaya. Pindahkan ini ke kanan. Okay. So dapat 4X tambah 3. So sama dengan 2 tolak set 1 tolak 4X. Gitu macam tu Lepas tu apa kita buat? Dia sama je konsep dia macam yang ni tadi. Sama je konsep dia macam ni. Macam ni. Konsep Kuasa dia. 2. Kuasa 2 kan ataupun pindah
pindahkan. Alright. So kalau kita pindahkan kuasa 2, punca kuasa ni jadi kuasa 2, so dia jadi macam ni lah. Ataupun kalau kuasa 2 both side, jadi tulis macam ni. So kamu suka yang mana, terpulang dekat kamu. Okay. So kita akan dapat 4x tambah 3 sama dengan bracket 2 tolak set 1 tolak 4x kuasa 2. Okay. So saya tak nak tunjuk dekat kamu. Okay, saya nak kamu usahakan benda ni. Okay, saya nak kamu usahakan benda ni. Kamu try. Okay, saya bagi 2 minit. Pindah set jadi kuasa 2. Yes, betul. Okay, bagi masa 2 minit. Okay, cuba buat. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? And then siapa nak kongsi jawapan dia, boleh kongsi 2 minit je. Sebab 9.30 kita nak masuk linear law pula. Seminit lagi. Okey, ada sesiapa yang dah siap? Nak expand benda ni? Wah. Okey, nak expand ni. Okey, dia jadi 2 tolak set 1 tolak 4x. Darab 2 tolak. Okey, 1 tolak 4x. Dia macam tu 2 bracket macam tu. So dapat 4 tolak 2 set 1 tolak 4x tolak 2 1 tolak 4x. Lepas tu tambah dapat 1 tolak 4x. Sebab darab diri dia sendiri kan. Okay. So dapatlah tu. Set 1/2 tambah 1/2 dapat 1. So ini dia 4 tolak 4 set 1 tolak 4x tambah 1 tolak 4x. Okay, so dapat yang ini So saya dah tolong dah ni. Kembangkan yang kuasa 2 tu. Okay, dalam masa sama actually, okay, yang teachers pun buat group group Love and Care, Smart Peers dia masuk dalam yang teachers dengan Tuti Kamu dengan saya special. Mungkin dia buat Love and ni kot. Dia buat linear law. Agak tersidai, apa hal agak tersidai ni? Apa maksud agak tersidai ni? Benda lah kawan kamu ni. Okay, so kita dapat ni. Kena kuasa 2 lagi. I think so lah, mungkin lah. Mungkin kena kuasa 2. Kalau ada set memang kena kuasa 2 lah. Bawa ke kanan tu kena kuasa 2 lah. So dia jadi 4. So 4x tambah 3. So ini 4 ni jadi ini jadi 5.
5 tolak 4x tolak 4 set 1 tolak 4x. 4x tambah 3. Okey, semua pindah ke kiri ni, kita dapat 4x tambah 4x tambah 3 tolak 5 sama dengan negatif 4 set 1 per 4x. So ini jadi 8x tolak 2 sama dengan negatif 4 set 1 tolak 4x. Oh yo, patutlah susah ni. Okey, kemudian semuanya dua-dua kita bahagikan dengan 4. Negatif 4. Ni pun bahagikan negatif 4. So kita dapat negatif 2x tambah 1 per 2. Macam tu pula. Ya Allah. Sama dengan set 1 tolak 4x. Macam tu. Lepas tu apa buat lagi? Kuasa 2kan dia. Agak tersidai Apa maksud agak tersidai ni guys? Orang punya ni cakap agak tersidai ni apa benda ni? Okey, kena expand lagi. Masya Allah. Hai, 1 per 2 Betul ke 1 per 2 Ke 8 ni? Tambah 5 4, betul. 4 tambah 1. Fuyo. Kena expand lagi. Negatif, setengah lah. Setengah. Tolak 2x. Setengah tolak 2x. Expandkan lagi. So, setengah-setengah dapat 1 per 4. Tolak x. Ini tolak x tambah 4x kuasa 2. Okay. So dapat 4x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 per 4. Okay. Sama dengan ni. Silap. Ni sama dengan 1 tolak 4x. Macam tu. Right. Lepas tu pindah ni semua ke kiri. Right. So kita dapat 4x kuasa 2 tolak 2x tambah 4x tambah 1 per 4 tolak 1 sama dengan kosong. So kita dapat 4x kuasa 2 tambah 2x tolak 3 per 4 sama dengan kosong. Boleh tak kita factorize macam ni terus? Boleh ke tidak? Guys? Cubalah guna kalkulator. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh cuba try lah. Kita sama-sama try. Saya pun. Dia dapat 1/4 dengan negatif 3/4. Dapat Alright. So X sama dengan berapa? Kalau macam ni terus kan. Ada kalkulator kan. 1/4 X sama dengan 1/4. Lagi satu X sama dengan 3/4. Negatif 3/4. Negatif 3/4 Okay, thank you. Alright, lepas tu jangan lupa isi dia. 4x tolak 1 and then 4x tambah 3. Right? Jangan lupakan tu. Buat macam ni. Boleh Huyo, panjang gila. Panjang gila jawapan.
So kalau kamu tak macam kalau kamu agak lemah dalam algebraic, alright, pemfaktoran ke ataupun algebraic tambah tolak darab bahagi algebraic algebraic ni so agak mencabar jugalah untuk kamu lah kan. Okey. Tapi dari semasa ke semasa nanti inilah. Okey, bolehlah dapat. Okey. So yang lain-lain tu, latihan yang lain-lain tu kamu try lah buat sebab saya dah tunjuk ada contoh-contoh yang lain tu. Alright. Okay, so kamu buat 26, 28, 29 ni sebagai homework. Okay. Saya kalau boleh saya nak kamu buatlah sebagai latihan kendiri Okay. 3 soalan sahaja. Macam tu. Okay. Alright. Okay, seterusnya kita masuk linear law. Linear law for the exercises. Okay. Duplicate. And then kita masukkan dalam Okay, boleh keluarkan kertas. Linear law. Ada tak? Okay, saya suruh buat dengan young teachers, okay, sampai soalan 22. Okay, ini dengan YT versus 2T. Okay, ada tak? Semuanya dalam rekod saya alright. Ada ke tak ada guys? Ada, dah keluarkan dah? Okay. So saya nak sentuh beberapa lah beberapa soal ni lah berkenaan dengan ujian selaras 2 ni. Okay, ujian selaras 2 ni linear law akan masuk. Kalau kamu tengok pattern soalan dia, okay, pattern soalan ni kalau kamu tengok yang kamu buat kamu tengok dia ada graf. Okay, ada graf. Lepas tu dia suruh cari nilai. Okey, itu yang pertama. Rata-rata soalan ada graf. Okey, ada graf and then dia bagi soalan based on graf tu. Alright? Soalan lagi, dia ada graf and then soalan. Sketch ke, calculate ke, apa ke. Okey, depend on graf tu. Itu soalan-soalan dia. Nombor 27, ada graf, dia bagi graf garis lurus, dia suruh express Y in terms of X. Macam tu. Faham tak? So agak-agak ujian selaras 2. Okey? Macam mana bentuk soalan yang keluar? Adib Helmi. Oh, Adib Helmi. Agak-agak soalan memang Saya. Ulang. Adib Helmi. Astaghfirullahalazim. Sabar je lah. Okey, Ifel Amani. Agak-agak soalan yang macam mana agak-agak keluar tu? Ifel? Allah. Pun susah juga. Kuat. Ya, Ifel. Agak-agak soalan yang macam mana kalau dalam ujian selaras 2 ni, okey, soalan linear law yang akan keluar ni. Agak macam mana dia nak keluar? Yes. Kamu buat tak bincang tak dengan yang teachers ni, soalan-soalan yang saya suruh buat ni, group discussion nombor 19 sebelum ni? Ya. Ada tak ada? Bincang ada kan? Ada.
Bincang. Tak, kamu rasa macam mana Saya pun dah explain dah tadi. Kamu rasa agak-agak macam mana bentuk soalan yang keluar tu? Oi, Ifel ni dah keluar ke? Oh, ada. Ifel. Macam soalan yang ada dekat depan tu. Oh, macam ada soalan kat depan tu. Okey, yang macam ada soalan kat depan tu bentuk yang macam mana? Ikhwanul Muslimin. Macam mana Macam kat depan tu apa yang ada? Ikhwan? Agak-agak cuba detailkan lagi. Ifel cakap macam soalan kat depan tu. Depan saya tak tahu lah, depan rumah ke. Soalan graf kan? Okay, graf. Alright. Okay, yang ada graf tu. Okay, good. Okay, yang lain agak-agak selain daripada graf tu, ni ada yang jawab dekat ruang chat. Mesti ada soalan graf sebagai petunjuk. Wafi cakap macam ni lah juga kan. Memanglah. Okay. Sebab linear law ni soalan direct lah. Dia mesti ada graf macam saya cakap tadi kan. Lepas tu soalan-soalan dia nak tanyalah. Seterusnya, okay. Yang kamu buat dekat assignment tu, saya ada bagi assignment suruh buat tu. Ada tak? Ada kan? Yang saya suruh hantar tu. Masih ada yang tak hantar lagi. Okay, Izzah Maisarah. Izzah Maisarah. Yes, sir. Okay, agak-agak kalau yang macam assignment yang saya bagi kan. Okay. Kamu kena buat apa assignment tu? Siap, sir. Memanglah soalan dia macam mana, pandai. Kena lukis graf, lepas tu garis dia punya. Okey, lukis graf satu. Okey, lukis graf maksudnya lukis graf yang G2 tau, yang accurate. Okey, based on nilai yang dia bagi. Okey, lepas tu bila dah buat garis lurus, graf garis lurus tu, Wardatul. Yes, sir. Okey, apakah ada dua nilai yang biasanya memang sure dia akan tanya? Apa dia? Cari M dengan pintasan Y. Okay, very good. Alright. Okay. So, itu je yang akan ditanya. Sure punya macam tu. Apa lagi yang nak ditanya? Kalau kamu tanya saya, sir, nak keluar soalan macam mana? Yang kawan kamu cakap tu lah. Mesti ada graf. Alright. Paper 1. Kalau kamu tengok macam ni lah. Ni paper 1 lah ni. Ini macam bentuk soalan paper 1 lagi. Macam mana lagi dia nak tanya? Alright. Alright. Kemudian ada ketak graf tu, kita boleh refer kepada graf garis lurus tu untuk menjawab soalan yang ditanya. Lepas tu paper 2. Paper 2 dah sure punya macam mana assignment yang saya bagi tu, konsep soalan dia pun samalah. Lukis graf garis lurus, kena ada pembaris panjang, cari dua nilai. Okey, apa dia ni dua nilai tu? Wardatul. Nilai M dengan pintasan Y. Okay, very good. So, cuma bentuk soalan dia sahaja berbeza. Okay. Itu sahaja. Tapi konsep yang ditanya itulah dia. That's why saya nak kamu drill soalan ni. Alright, so kita tengok soalan fokus ni. Kalau soalan fokus ni dia agak mencabar sikit lah kot. Kita tengok soalan nombor 24 lah. 23 tu macam susah je kan. Nanti semua pening. Allah. Tengok soalan ni. Okey. Ini nota untuk hari ni Okey, so sekarang ini adalah soalan linear law. Okey, so soalan tajuk linear law. Okey?
Okay. So the diagram shows a curve. The variable x and y are related by the linear equation. Y squared equals to ax plus b, where a and b are constant. Alright. Okay, calculate the value of a and b. Okay, so biasanya yang kamu dapat adalah garis lurus kan? Garis lurus macam ni ke kan? Ataupun macam ni ke kan? Tapi kali ni dia bagi garis apa ni? Guys? Melengkung. Melengkung lah pula. Masya Allah. Aduh, tak ada benda lain ke kau nak tanya ni menyusahkan aku aja kan? Betul tak? Tapi tak ada cabaran, tak ada life lah. Takkan hidup tu nak senang aja kan? Manusia ni kalau dia susah, baru dia matang. Kalau dia rasa susah, baru dia matang berfikir kan? Kalau tidak, Form 4 ni honeymoon aja kan? Main lah lambat lagi. Form 5 nanti, alright, boleh catch up balik. Lepas tu bila dah naik Form 5, kamu dengar bisikan syaitan ni rajim tu, Form 5 nak cover Form 4 lagi, nak belajar Form 5 punya tajuk baru lagi, lalas, give up. Akhirnya kejung. That's why waktu Form 4 ni, alright, kamu struggle betul-betul sebab AdMed masa Form 4 ni adalah basic kepada Form 5. Okay, tak apa. Alright, kita tengok sini. Alright, lepas tu calculate the value of A and B. So, macam mana kita nak cari ni? Masya Allah. Okay, so, boleh beritahu saya, macam mana kita nak cari A dengan B ni? Macam mana kita nak cari? Okay, so, sebelum ni dia tanya lain kan, banyak garis lurus kan. Ni buat sebelum, mana? Latihan sebelum ni, cuba kamu tengok latihan sebelum ni. Alright. Tengok ni. Semua garis lurus. Ni melengkung, ni lengkung. Ni garis lurus. Semua ni garis lurus. Tapi bila nombor 24 ni garis ni. Okay. So siapa idea? Macam mana kita nak cari nilai A, right? Nilai B ni. Any idea? Guys, any idea? Guys, anyone? Idea saja. Simultaneous equation. Alright, okay. Itu idea. Jadikan Y tinggal seorang. Okay, Y tinggal seorang Right. Simultaneous equation. Alright, kalau simultaneous equation tu macam mana? Okay. Alright. So kita substitute. Okay. P. Okay. 52. Okay. Itu yang pertama. Equation yang pertama. Simultaneous equation tu adalah idea. Nak generate the idea. Okay. Kita substitute nilai P tu ke dalam equation ni lah. Y sama dengan Y squared sama dengan AX plus B. Okay. So nilai Y dia 2 kuasa 2 sama dengan AX dia 5 tambah B dia 5. B tak tahulah. B lah kan. So tengok ada dua nilai. 4 sama dengan 5A tambah B. So kita pindahkan dia kat sini. So B sama dengan 4 tolak 5A persamaan pertama. Yang kedua, substitute pula titik Q. 11/4. Ini je cara yang kita boleh buat. Okay, so 11/4, 4 kuasa 2 sama dengan A darab 11 tambah B. Okay, lepas tu 16 sama dengan 11A tambah B. Okay, lepas tu kita jadikan B sama dengan 16 tolak 11A equation 2. Lepas tu kita samakan. Sebab B ni dengan B ni sama kan?
So equation 1 sama dengan equation 2. Ini pun sebenarnya adalah walaupun sama dengan, tak ada tambah tolak elimination ke substitution ke apa ke. Ini pun kalau kita equatekan pun adalah satu persamaan simultaneous equation. Okay, so 4 tolak 5A sama dengan 16 tolak 11A. Right? So kita alih-alihkan dia lah. Ini 11 pergi ke ni jadi tambah, 4 ni jadi tolak. So jadi 11A tolak 5A sama dengan 16 tolak 4. 11 tolak 5 dapat berapa guys? Berapa lah? 6 So 6A sama dengan 12. A sama dengan 2. Therefore B sama dengan 4 tolak 5 darab A sama dengan 2. So B sama dengan 4 tolak 10 negatif 6. Okay, so kita dapat alright, berapa tu? Y kuasa 2 sama dengan A dia 2A tolak 6. Betul tak? Okey, betul. So ini equation dia. Dia tak minta kan? Dia suruh cari A dengan B je kan? Alright. So ini adalah soalan B. Soalan B dia suruh sketch the graph linear of y squared against x. Y squared against x. Okay, linear kan? Okay. Okay guys. Dapat tak? Setakat ni boleh tak? Guys, setakat ni boleh tak? Boleh sir. Boleh. Tak masalah Okay, so kalau boleh dia suruh sketch graph linear y squared against x. Y squared against x. Y squared. Ini x kan? 2x. Apalah. 2x tolak 6. Okay. Betul. Okay. Sketch graph linear graph linear of y squared against x. Y squared against x. Y squared. Ini linear. Okay. Y squared against x. Y squared against x. Sketch Okay. So macam mana kita nak sketchkan dia? Y squared. Alright. So macam nak sketch. Okay, kita buatlah table. Sebab dia linear je kan. Okay, ini nilai x. Ini nilai y squared. Okay. Alright. So macam tu. Bila x sama dengan 0, y squared sama dengan negatif 6. Manakala bila y squared tu 0, alright. Saya tunjuk bila x sama dengan 0, so y squared sama dengan 2 darab 0 tolak 6, so y squared tu sama dengan negatif 6. Okey, manakala bila y squared sama dengan 0, so 0 sama dengan 2x tolak 6. 6 bawa sini, so dapat 2x sama dengan 6. So x sama dengan 3. So ini 0, ini 3. Buat macam ni je. Kan susah pun. And then kita nak lukis lah. Okay, tak payah susah-susah. Kita lukis macam ni. So nilai x, ini y squared. Ingat y squared. Okay, ini 0. Bila x 0, okay, bila x 0,
Bila X kosong, Y sama dengan 3. So, katakan sini 3. So, sini. So, 3. Sorry. Bukan 3. Negatif 6. So, ini naik ke atas. Macam ni. Sorry kosong ni pun naik ke atas juga. Macam ni. Okey. Bila X kosong, Y kuasa 2 sama dengan negatif 6. So, negatif 6 sini. So, dia sini. Alright. So, sini negatif 6. Manakala bila Y kosong, so Y kosong, X sama dengan 3. So, 3 sinilah. So, ambil sinilah. Right, so sini 3. Right, and then ambil ni pembaris and then sketchkan dia. Macam ni. Dah dapat settle. Okay. Ini untuk soalan dia. Okey, boleh salin? Dah salin dah? Ni Kalau tak salin pun tak apa. Sebab saya akan bagi note ni nanti pada kamu lah. Okey. Saya percaya masing-masing dah berasap dah ni. Right? Dah berasap. Dah salin dah? Tak apa, kalau tak salin tak apa. Right, sebab nanti saya akan bagi kamu. Okay, so nanti kita akan continue dengan soalan nombor 26. Tapi what I want you to do is, saya nak kamu buat soalan nombor 25. Okay, ambil masa 5 minit ke 10 minit ke untuk ni. Okay, untuk buat ni lah. Supaya kamu lebih faham. Dan kita akan continue dengan soalan 26. Untuk next minggu depan kita akan buat kelas Popstar Alia, waktu tu kamu cuti tau. Kamu setting bila Baik saya. Boleh. bila nak buat waktu cuti tu, saya anytime je. So far sekarang ni saya ada tuition online so far hari Rabu. Rabu malam 8 sampai 10. Ada orang ada budak MRSM juga. Dia hire saya untuk jadi private tuition dia lah. Okay, dia syllabus dia IGCSE. Okay, syllabus IGCSE dia form 3. Tapi sebenarnya belajar sama je dengan form 4 punya syllabus KSSM. Okay. So lepas tu hari Khamis pun mungkin Khamis malam pun mungkin ada tuition juga dengan dia. 2 minggu sekali 2 jam kan. Okay. That's why saya bagi tahu kamu Okay. Kelas tambahan saya buat ni sebenarnya ianya berharga. Itu je saya nak bagi tahu lah, bukan saya nak bangga ke apa ke, nak bagi tahu kamu. Alright, saya buat kelas ni demi keprihatinan saya pada kamu, untuk kamu cemerlang. Right, so nota yang ini saya akan beri kepada kamu lah. Kejap lagi. Ambil masa seminit ni untuk isi Google Form. Okay, kedatangan form ni Popstar sekarang. Okey, sila isi form pada ruangan chat tu, Google Form tu, kehadiran ni. Okey, dalam masa sama saya nak bagi nota untuk hari ni Saya share nota dekat ni lah. Okey, saya dah hantar. Boleh buat sebagai rujukan. Tak perlulah kamu nak print ke apa ke, buat rujukan sahaja Saya tak tahu, mungkin besar kot dia punya ni.
Besar juga tak tahulah. Apa yang kita belajar hari ni, saya akan share note dia dengan kamu Right, note Popstar. Okey, dah isi belum? Oh, 36 orang. Mana yang lain? Okey, saya terpaksa ambil kehadiran sebab masa saya yang berharga ni, okey, saya dah cukupkan untuk kamu. So I need feedback. Ini feedback lah, kehadiran tu feedback lah. Right, 46 orang ni yang datang tolak 2, 44 orang. Siapa yang tak datang tu saya nak detect siapa tak datang tu. Okey. Alright, so Azwan, kita sudahi kelas. Sir. Ya, ada soalan? Saya kata next week tu saya nak buat kelas tu kan. Sekali je lah kan. Ke yang cadangan saya yang ganti tu. So faham tak? Lupalah cadangan saya, kamu tu apa dia kamu cadang? Kan ada sekali tu yang kita terpaksa cancel kelas tu kan. Lepas tu yang saya cadangkan supaya kita ganti waktu dalam cuti tu. Memanglah, tak kisahlah. Bagi tahu je lah berapa kali minggu depan kita cuti seminggu. Berapa kali kamu nak buat, kamu bincanglah, tanyalah kan. Saya tak kisah. Cuma hari malam lah, Selasa malam, Rabu malam dengan Khamis malam lah. Mungkin lah saya ada klien tadi tu nak buat tuition lah kan. Ataupun hari-hari lain nanti. Tapi kamu set dulu. Alright. Sekali nak buat saya tak kisah. Okay? Untuk kelas Popstar ni lah. Okay. Lagi ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan salatu as. Semoga pengajian kita mendapat hikmah dan keberkatan dari Allah SWT insya-Allah untuk ujian selaras 2 ni. Okey Azwan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you Azwan. Okay, thank you yang lain. Okay, jangan give up sebab benda yang kita nak belajar ni adalah yang nak masuk exam. Okay, so adalah matlamat kita. Thank you guys. Thank you sir. Thank you, 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 sir. Thank you. Bye-bye. Good night. Thank you, sir. Oh.